الإسلام أبي حامد محمد رضي الله عنه حضرتك كامل شمت جانب ومتنا حضرتك سائلنا من قسم حضرتك أبينا وأماتنا ونخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لنا في هذا الكتاب شيخ الليل والفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك التوبة والتوفيق والهداية والمغفرة والفهم والمعرفة إنك أنت رب العرش العظيم إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan takut ini izin tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada petang ini meneruskan pengajian kita iaitu perkara daripada kitab Syama'il Muhammadiyah iaitu Al-Imam Tirmizi yang menceritakan tentang perihal perilaku pribadi hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang berkaitan dengan Rasulullah ini satu perkara yang sangat penting kerana kita mengenali seorang Nabi yang kita sebut tiap-tiap hari. Bila kita membaca syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita memang sentiasa menyebut nama Nabi, sentiasa menyebut nama Nabi, sama ada secara rasminya di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang ataupun dalam apa-apa juga keadaan, kita akan menyebut nama Nabi Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang-kadang kita baca dalam salat Allahumma shalli ala Muhammad, dan sentiasa tiap-tiap orang Islam tiap-tiap hari orang Islam ini tiap-tiap hari menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari. Kalau ada orang yang satu hari tak menyebut, kemungkinan dia koma, boleh jadi koma. Tak sebut pasal dia tak boleh cakap, mungkin. Baik. Bagi rujukan dalam kitab apa yang ada kitab, kita merujuk pada muka surat 173 bab yang ke-29 fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab ma jaa fi qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada salah dia punya cara menulis itu. Bab ma jaa fi qadahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab pada menyatakan qadah ni bekas, cawan minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-189, akhraja ilaina Anas bin Malik qadahu qashabin ghalizun mudabbaban bihadidin faqala ya sabitu ya thabitu hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik Thabit menyatakan bahawa Anas bin Malik menunjukkan kepada kami cawan yang diperbuat daripada kayu dan dilapisi besi. Cawan daripada kayu kemudian dilapisi dengan besi. Dilapis itu maknanya ada lapisan dalam itu besi. Kemudian berkata, wahai Sabit, ini adalah cawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cawan Nabi. Mana yang boleh jadi kerana sebab pada ketika itu mungkin bahan-bahan daripada kaca mungkin kurang. Tetapi kita kena ambil bahawa apa yang dipilih oleh Nabi itu sebenarnya itulah yang terbaik, bukan berdasarkan kepada keadaan semasa itu. Kita faham apa yang Nabi pilih sebagai peralatannya
adalah yang terbaik, dan itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berdasarkan pada masa tu tak ada besi, masa tu tak ada gelas, masa tu tak ada plastik, bukan. Itulah yang terbaik. Yang ini kita kena tanamkan di dalam hati kita. Artinya kalau gelas kayu itu bagus, yang ada letakkan dengan besi, disimpai dengan besi. Baik. Hadis yang ke-190, Anas bin Malik berkata, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha qadahi syaraba kullahu al-ma'u wal nabidhu nabidha wal asal wal laban. Berkata Anas bin Malik berkata, saya pernah menuangkan pelbagai jenis minuman untuk Rasulullah SAW ke dalam cawan ini. Apa tadi? Cawan kayu yang di dalamnya ada besi, ya. Besi tengah, kalau diterjemahkan dalam bahasa ini, kalau bihadidin ini ialah aluminium, tuan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa ini aluminium. Ini sebut besi. Jadi saya pernah menuangkan pelbagai jenis minuman untuk Rasulullah SAW ke dalam cawan ini, yaitu apa yang minumannya? Air putih, biasa, air anggur, madu dan susu. Nabi satu cawan itu semua Nabi gunakan untuk minum. Apa saja minuman Nabi guna cawan itu. Inilah Nabi, ya. Minuman-minuman Nabi, ya, makanan-makanan Nabi, ya, kaedah-kaedah ataupun penggunaan-penggunaan bahan-bahan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-30. Bab ma jaa fi sifati fakihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu buah-buah yang dimakan oleh Rasulullah. Ini kita ambil contoh, ya, mudah-mudahan kita dapat meneladani apa yang dimakan oleh Rasulullah. Hadis yang ke-191, Abdullah bin Ja'far berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu kissa'a bin ratab. Rasulullah SAW pernah memakan kista, jadi sejenis buah seperti mentimun, tetapi ukurannya lebih besar, dengan kurma yang baru masak. Ya, kissa'a ini, ya, kalau ulama-ulama menyebutkan tembikai, ya, mentimun lebih besar, ya, ulama-ulama menyebutkan tembikai. Ini di antara makanan-makanan kesukaan Nabi, ya. Tembikai di antara makanan-makanan kesukaan Nabi. Nah, jadi kalau siapa makan tembikai, ya, memang pada orang Kelantan cakap tembikai, timun. Betul. Timun, ya. Timun, ya. Timun, ya. Timun tu tembikai, orang Kelantan cakap timun, tembikai. Ya. Jadi mana di antara yang Nabi suka ialah makan, kalau mentimun ni mungkin kita makan timun tu lah, cucumber tu, ya, boleh jadi yang tu, tapi yang ini sebut ialah tembikai lah, tembikai banyak jenis, melon ke apa, tapi tembikai lah. Di antara kesukaan Nabi. Hadis yang ke-192, Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bitti khal bir rutab. Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah makan buah tembikai dengan kurma yang baru masak. Tembikai secara khusus pun disebut juga. Boleh jadi tembikai pun banyak jenis, ya. Tembikai ada banyak jenis. Jadi maknanya Rasulullah makan tembikai dengan kurma, dia melawan sekali, dia maknanya bersama. Ini tadi antara makanan-makanan kesukaan Nabi. Anas bin Malik berkata, aku melihat Rasulullah SAW makan buah melon dengan kurma yang baru matang secara bersamaan. Mana Nabi makan buah ni dua jenis sekali makan. Ya, kita kalau makan melon aja, kurma aja. Ya, kalau kita tengok sini tembikai aja, tapi kurma, Rasulullah makan buah tembikai berserta dengan kurma. Tak tahu macam mana, ya. Ini dalam cerita dia tu tengah lah. Maknanya dua sekali Rasulullah makan. Ini di antara gambaran-gambaran bagaimana Rasulullah SAW makan. Aku
Aku melihat Rasulullah SAW makan buah melon dengan kurma yang baru matang. Kurma yang baru matang maknanya kurma yang baru masak, ya, secara bersamaan. Ini sekarang ini bulan Muharram, kurma dah habis masak, baru ada petik kurma. Ya, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, kurma belum lagi ada buah. Jadi semua kurma akan mula berbuah pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dia akan masak. Dia petik Ramadan. Ramadan, Syawal. Syawal itu bulan sampai kepada bulan Haji, bulan Muharram habis. Dia akan pokok tak ada buah. Dia akan berbuah balik pada Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nanti dia akan berbuah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan dia akan menguning masak pada ketika bulan Sya'ban dan Ramadan. Ini bulan Syawal, Apa ni ini pusingan buah tamar. Buah tamar setahun sekali saja berbuah, tidak berbuah 2 kali. Sekali je, buah tamar. Baik. Hadis yang ke-194, Aisyah berkata, Rasulullah SAW pernah makan buah temikai dengan kurma yang baru masak. Nampak jadi ada banyak riwayat Rasulullah SAW menyukai temikai. Ya, kita kadang-kadang temikai dimakan tanpa makan, ya. Tanpa makan temikai. Temikai pun ada banyak jenis. Ya, temikai merah, temikai kuning, temikai yang ada biji, yang tak ada biji itu sebenarnya itu telah di upgrade lah, boleh katakan di upgrade punya biji benih tu jadi tak ada dia punya biji, tapi sebenarnya asalnya ada biji. Ya. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, apabila para sahabat melihat buah yang pertama pokok yang mereka tanam, mereka akan segera memetik dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab sahabat-sahabat yang menanam pokok buah-buahan. Buah yang pertama mereka akan bagi kepada Rasulullah. Rasulullah akan makan buah, memegang buah itu sambil berdoa. Ya Allah, berikanlah barakah kepada kami melalui buah-buahan ini. Berkatilah kota kami, berkatilah timbangan dan ukuran kami. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Sesungguhnya aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Ibrahim pernah berdoa untuk Mekah, dan sekarang aku berdoa untuk Madinah dengan doa yang sama dipanjatkan oleh Ibrahim untuk Mekah. Kemudian Rasulullah SAW akan memanggil anak yang paling kecil yang baginda nampak, lalu memberikan buah itu kepadanya. Ya. Ini satu pelajaran untuk orang yang menanam buah-buahan. Ya, satu pelajaran. Mana kalau kita menanam pokok buah-buahan, mana buah yang pertama itu kita berdoa. Dengan buah yang pertama itu mana kita berdoa. Ya, berarti doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Bila Nabi Allah Ibrahim berdoa, sewaktu dia meninggalkan Siti Hajar di lembah Bakkah. Ya, sewaktu dia meninggalkan Siti Hajar di lembah Bakkah, Nabi Allah Ibrahim berada di Mesir pada ketika itu, bersama dengan 2 orang istrinya, Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya. Kemudian daripada itu Nabi Allah Ibrahim dapat anak melalui Siti Hajar bernama Ismail. Pada ketika anaknya berusia 1 tahun, Allah SWT perintah kepada Nabi Allah Ibrahim supaya bergerak menuju ke arah utara, naik ke atas. Mesir, bukan selatan, ke bawah. Mengalir ke sebelah bawah. Mengalir ke selatan, ke sebelah bawah. Perjalanan itu lamanya ialah selama 6 bulan. Selepas 6 bulan kau berhentilah, dan apa yang perlu kau buat, kau tinggalkan isteri kau kat situ. Ini adalah Nabi Allah Ibrahim berjalan dengan Siti Hajar, dengan anaknya kecil berusia 1 tahun, iaitu Nabi Allah Ismail, berjalan merentas padang pasir. Ya, cukup 6 bulan dia berhenti kat situ. Ya, buat kemah, maka dia pun kata dengan Hajar, wahai Hajar, ya, aku nak balik. Dia nak balik? Ya. Habis kau kena tinggal di sini. Bayangkanlah, ya. Tempat, ya, lembah Bakkah ni lembah, ya, keliling bukit, lembah. Tak ada orang. Seorang pun tak ada manusia melainkan tu
kita akan kata, awak tak sayang saya ke? Ini bukan soal sayang, tak sayang, bukan. Ini perintah Allah Ta'ala. Siti Hajar apabila mendengar perkataan ini, bila mendengar perkataan Allah Ta'ala saja, apa kata Siti Hajar? Baliklah balik. Ya? Kalau Allah Ta'ala perintah, mesti Allah jaga. Dan kalau Allah jaga, tentulah lebih baik daripada awak jaga. Kalau awak jaga, awak pun tidur, awak pun leka, awak pun lalai. Tapi kalau Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala tak leka, tak lalai. Wah, ini suatu kekuatan ilmu tauhid. Baik itu Mekah itu dibangunkan atas ruh seorang perempuan yang paling tinggi nilai tauhid pada ketika itu, iaitu Siti Hajar. Siti Hajar. Ini mana kekuatan iman. Maka Nabi Allah Ibrahim kata, kalau begitu, maka aku akan mendoa engkau. Maka dia berpaling daripada isterinya, maka dia berdoa, ya Allah, berilah keberkatan atas bumi ini, curahkanlah segala bentuk makanan di tempat ini, tumbuhkanlah segala buah-buahan di tempat ini. Padahal tempat tu padang pasir yang rosak. Kalau kita nak tengok, nak rujuk cerita itu, ambil rujuk pada tafsir surah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di sana disebutkan dalam kisah itu, kalau tengok ada juga sebagian daripadanya dalam kitab tafsir fi zilalil Quran, saya kutub rahimahullah taala. Kita tengok. Jadi maknanya Nabi Allah Ibrahim berdoa supaya di tempat itu subur buah-buahan, menjadi tempat curahan segala makanan. Tuan-tuan pergilah ke Mekah sekarang, jangan susah hati. Kadang-kadang benda yang kita fikir pun ada. Ada orang tanya, mula-mula saya pergi dulu, ada orang tanya, Ustaz, tempe dia tak? Tempe dia. Banyak benda lain tempe tanya. Ada orang buat tempe sana, buat tahu, buat mi, buat kuih tiaw, semua ada. Lacan, semua ada. Buah-buahan, segala-gala buah-buahan turun kat situ. Segala jenis pisang, segala jenis apa-apa, semua ada di Makkahul Mukarramah. Jadi Nabi kata, dulu Nabi Allah Ibrahim berdoa untuk Mekah, aku berdoa untuk Madinah. Begitu juga lah Madinah, subur sekarang ini dengan tanaman-tanaman, dengan macam-macam buah-buahan atas doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi apa doa Nabi? Allah berikanlah keberkatan kepada kami melalui buah-buahan kami. Berkatilah kota kami ini, berkatilah timbangan dan ukuran kami. Ini antara doa-doa yang berkat. Di antara doa, kalau orang buka kedai, kena doa benda-benda ni di antaranya. Allahumma barik lana fi samarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa muddina. Ini di antara doa-doa yang dibaca kalau orang buka kedai. Ada siapa-siapa nak berniaga buka kedai, bacalah doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri berkat. Allah Ta'ala beri berkat. Maknanya kita diberi keberkatan kerana keadilan kita. Kita buka kedai pun nak kena adil. Adil timbangan nak kena adil. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang menipu timbangan. Jadi kalau seorang meniaga, jangan menipu timbangan, kena adil timbang. Kalau tuan, saya tak meniaga, tak pakai timbang Ustaz, saya meniaga warung, nak kena adil juga. Teh tu cukup, dia punya susunya jangan tak cukup. Ni susunya tak cukup, tehnya pun tak cukup, cair, bening aja, boleh nampak sebelah. Teh apa tu? Itu tak adil namanya. Jadi mestilah teh cukup, susu cukup. Kalau gulanya cukup lah. Melainkan dia minta kurang manis, kalau dia tak minta, maknanya minta manis. Tuan-tuan pergi makan, pergi minum teh dekat Kelantan, ada yang tahu? Kalau terlajak pergi masuk Thailand, lagi lah pula susu dengan teh setengah cawan punya susu. Benda banyak di Thailand, dengan di Thailand. Apalah, boleh jadi itu adil ke? Adil agaknya. Baik, Kemudian maknanya memanggil anak-anak kecil untuk dijamu makan, diberi makanan buah yang pertama itu. Kalau kita buka warung, buka kedai, buka apa,
Jangan lukis bahawa kita memberi makan pada anak-anak yang kecil. Beri makan pada anak dia, ambil. Tak apa. Kalau umpamanya dia dekat, dia makan dengan anak dia semua jadi, dia dekat dengan bapak dia. Tak apa, saya kira yang besar-besar. Yang tu saya kira hadiah lah, tak apa. Yang anak awak minum tu saya hadiah lah, tak apa. Boleh? Kalau boleh bawa macam tu, insyaAllah. Hebat tu. Sekarang ni semua kira. Duduk kursi pun dia kira juga sewa. Mana nak ada berkat? Duduk kursi pun kira. Ni kursi kilo sen. Air kosong pun 2 sen. 50 sen. Kerana banyak sangat berkira. Sebab itu Allah SWT menyebutkan Allah yang bernama Ar-Razak. Di antara nama-nama Allah SWT ialah Ar-Razak. Allah Ta'ala yang memberi rezeki. Allah Ta'ala kata, penuhkan kehidupan kamu dengan beribadah kepadaku. Nescaya aku memenuhkan segala keperluan-keperluan kamu. Itu satu seorang orang soleh, Syekh Muhammad. Syekh Muhammad seorang yang soleh. Satu kali dia berjalan dalam kedai. Dalam perjalanan kedai ditahan oleh seorang perempuan tua. Dia pun tanya, nak pergi mana ni? Dia kata, saya nak pergi ke kedai kerana nak membeli keperluan-keperluan hidup saya. Abang di kedai. Maka perempuan dia kata, wahai anak, dia kata, kenapa tak minta saja yang memberikan keperluan itu hantar di kat rumah kau? Dengan tak payah kau pergi beli. Maka Syekh Muhammad kata, mana orang tua ni? Apa pasal dia cakap macam ni? Dia kata, wahai ibu, dia kata, aku tak faham apa dia kata. Dia kata, yang memberikan keperluan kan Allah Ta'ala. Kenapa kau tak minta aja dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala datangkan benda tu ke rumah kau dengan tak payah kau pergi pasar beli? Wah, hebat ni. Kalau sampai pada peringkat macam tu kan hebat. Kata Syekh Muhammad, aku tidak sampai ke tahap itu. Tak apa dia kata. Kau berlatih dengan zikrullah. Penuhkan kehidupan manusia kau dengan berzikir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya yang baca ismu, nama-nama Allah Ta'ala, di antaranya adalah Ya Razzaq. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang sangat hebat-hebat. Mintalah dengan nama itu. Maka Syekh Muhammad kata, okeylah kalau macam tu, terima kasih ibu, dia kata, maka dia berikan kepada perempuan itu 10 dirham. Ini ambil lah, ibu dia kata ambil lah, dia kata saya ada, saya bagi 10 dirham lah. Kerana menasihatkan saya bagi hadiah 10 dirham. Maka perempuan itu kata, dia kata, wahai anak, dia kata, kan aku dah cakap tadi, aku tak perlukan duit kau, aku tak perlukan duit siapa-siapa. Kalau aku tak, aku minta direct, dia kata, dengan Allah. Terus, langsung kan, dengan Allah. Kau ambil balik duit kau ni, dia kata. Kau ambil balik. Maka Syekh Muhammad ambil balik duit tu, masukkan dalam poket dia. Maka perempuan ni tiba-tiba berdoa, angkat tangan. Apabila dia angkat tangan, maka serta-merta turun duit 1000 dirham di hadapan dia. Serta-merta turun duit 1000 dirham di hadapannya. Maka kata perempuan tu itu, wahai anak, dia kata, tadi kau nak bagi aku 10. Aku minta dengan Allah Ta'ala sekali ganda lagi. 10 kali ganda lagi, dia kata, sekarang itu bagian kau. Terima kasih lah tadi kau nak bagi aku sikit sangat. Hari ni aku bagi kau lebih banyak lagi. Ambil. Maka kata Syekh Muhammad, aku pun mutip duit, ambil duit tu. Dan aku tengok perempuan tu telah tiada. Ini wali-wali Allah. Inilah wali-wali Allah ini di antara orang yang diberikan oleh Allah SWT dengan kelebihan-kelebihan. Sebab itu Nabi ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita nak dapatkan kelebihan-kelebihan yang Nabi sendiri merasai kelebihan-kelebihan ini di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi kepada mereka. Dan sebab itu kita akhir zaman ni banyak orang tak percaya pada wali-wali. Tak percaya. Ya ke ada wali-wali? Memang ada. Sentiasa setiap masa ada wali-wali. Sentiasa ada wali-wali. Sentiasa. Cuma kita tak tahu siapa wali. Wali tak mengaku jadi wali. Ia mengaku Tuhan Harun. Itu pelik. Stroke pula dekat hospital Kuantan. Dia mengaku Tuhan. Tuhan boleh stroke kan pelik. Tuhan patutnya menyembuhkan sakit stroke. Dia stroke. Betul. Kena tangkap dekat rumah aku. Tangkap pula. Tangkap. Jadi
jadi nak wali Rasulullah. Wali tak mengaku, dia tak tahu, dia sendiri kadang dia tak tahu yang dia tu. Tak tangkap pada. Itu tuan, kisah yang masyhur yang berlaku pada bila kita tengok kelebihan-kelebihan daripada Nabi, mesti kita kaitkan dengan cerita-cerita orang-orang yang memiliki kelebihan di sisi Allah SWT. Satu hari Sari Sakati, ini ulama besar, orang ahli tasawuf, Sari Sakati. Dia adalah seorang ulama besar, rumahnya di Palestin. Satu hari dia berusaha untuk menunaikan fardu haji. Masa dia nak menunaikan fardu haji itu tinggal sebulan lagi. Tetapi dia tak dapat menunaikan fardu haji kerana tak ada kesempatan, tak ada teman, mungkin tak cukup bekalan. Maka dia menangis. Dia duduk dekat bawah batu Sahrah. Batu Sahrah ni di Palestin, siapa yang pernah pergi ke Palestin, di depan masjid, panggil masjid Nabi Sulaiman, masjid besar, Masjid Al-Aqsa tu yang dibawa oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kemudian daripada itu, di depannya itu ada Dome of the Rock. Itulah panggil Dome of the Rock, bawah itulah batu Sahrah. Jadi Sari Sakati duduk dekat bawah tu menangis. Siapa-siapa berdoa di bawah batu itu, Allah Ta'ala kabulkan doa. Pergilah tuan-tuan, kalau ada duit, pergilah InsyaAllah. Berdoa apa? InsyaAllah, saya dah pergi sekali. Tahun lepas saya pergi. Dan insyaAllah tahun depan ni saya pergi lagi. 4 bulan 2 ni saya pergi insyaAllah. Pergi lagi. Jadi duduk dekat bawah tu, doa makbul. Duduk dekat bawah tu. Sedang dia berdoa, dia menangis kerana tak dapat nak pergi haji. Tiba-tiba dia dengar suara. Dia kata, tahun ni ikut aku haji. Tengok kiri kanan dia, tak ada orang. Dengar je suara. Tahun ni ikut aku haji. Maka dia pun diam. Tiba-tiba dilihat ada 4 orang laki-laki yang begitu tampan masuk ke dalam tempat itu dan sembahyang. 4 orang laki-laki. Dia pun orang mana ni, tak pernah. Dia tak kenal orang tu. Orang tu sembahyang. Sembahyangnya cukup lembut dia punya sembahyang. Cantik dia punya sembahyang. Tertib sekali. Terpegun, Sari Sakati terpegun dengan kehebatan orang ni sembahyang. Maka dia pun duduk kat sebelah nak tanya, siapa kau ni? Daripada mana kau datang? Maka dia pun tunggu orang tu sudah sembahyang. Maka dia pun bertanya, siapa awak ni? Dia kata tak penting. Dia kata, tahu saya tak penting, daripada mana saya tak penting. Tadi kan kau berdoa nak pergi haji kan? Betul? Betul. Ikut aku. Ikut aku pergi haji. Maka berkatalah Sari Sakati, macam mana? Nak ikut tak ikut? Kalau nak ikut, kau pergi balik, ambil buat bekalan apa yang patut kau nak buat, ambil bawa kembali. Siap? Ikut aku. Maka Sari Sakati balik ke rumah dia, buat persiapan boleh jadi baju lah, ambil duit ke apa. Cok visa lah. Tak ada lah. Visa tak pakai. Maka dia pun bertemu dengan laki-laki ni. Maka laki-laki sebelum dia berangkat, dia kata, kita ni daripada Palestin ni, aku nak pergi ke Syria. Dia kata, kerana nak pergi ziarah sahabat-sahabat Rasulullah yang dimakamkan di sana. Ada 10,000 sahabat-sahabat dimakamkan di Syria, tuan-tuan. Di Maqbarah Qadim. Alhamdulillah saya telah sampai tempat itu. Ada 10,000 orang sahabat. Di situlah makam Sayyidina Bilal. Di sana adalah makam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, makam Khalid bin Walid di sini. Tempat ada rezeki lebih, minta dengan Allah Ta'ala, pergilah ke tempat itu. Kita nak pergi Syria. Lepas daripada Syria, kita nak pergi ke Turki kerana nak ziarah sahabat-sahabat yang dimakamkan di Turki. Kemudian daripada itu, kita nak pergi ke Yaman, ke Hadramaut, kerana di sana nak ziarah Nabi Allah Hud alaihissalam, makam Nabi Allah Hud. Kemudian bersama dengan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah yang ada di sana. Kemudian barulah kita berangkat ke Mekah. Maka Sari Sakati terpegun dengan perkataan itu. Dia pun tengok luar kot ada kapal terbang, heli apa. Dia kata, dengan apa kita nak pergi? Dengan apa kita nak pergi? Perjalanan daripada Palestin nak pergi Syria. Bukan dekat. Jauh. Nak pergi Turki lagi. Nak pergi ke Yaman lagi. Baru nak pergi Mekah. Jauh. Dia kata, bukankah Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada kau kenderaan yang hebat? Dia pun cari, mana tak ada? Tu kaki. 2 belah kaki kau itu, 2 belah kaki adalah kenderaan yang sangat hebat. Kita ada juga kaki. Kawat adalah. Jalan pun tak boleh. Bila kita urut
pegang kaki kita dan bersyukur ada kaki? Ada tak orang bangun tidur pagi-pagi ataupun lepas sembahyang dulu pegang kaki? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku kaki dapat aku berjalan. Ada. Bila kita ada dah bersyukur, pegang kaki dan